So kalau kita lihat, so this is situasi yang berlaku. Inilah situasi yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Alright, tadi kita dah tengok isu kan. So now apa dia status pemakanan? Okay, so with all the issues yang kita hadapi tadi, so dengan corak pemakanan kita, dengan kita tak ada ilmunya macam mana cara nak makan dengan betul, dengan kita tak ada ilmunya nak jaga badan dengan betul. Jadi ini yang berlaku. Okay, ini yang berlaku. So kalau kita tengok dekat situ 30.4 berat badan berlebihan, 19.7 kalau kita campurkan dekat situ lebih separuh daripada golongan dewasa, alright, yang ada masalah berat badan berlebihan. Okay, so maknanya satu daripada dua mempunyai masalah berat badan berlebihan. Okay, why? Kenapa ada masalah berat badan? Jadi kita dah tengok dah kenapa. Puncanya dari mana? Alright, puncanya daripada kita stres, tak cukup makan, bebanan kerja yang banyak, right, dengan berlakunya ketidakstabilan hormon dalam badan, all those things yang akan menyebabkan berlakunya all this isu-isu. So bila kita tengok pada status pemakanan, berat badan berlebihan, so what? Kalau saya ada masalah berat badan berlebihan, jadi kenapa? So ini yang kita kena faham. Berat badan berlebihan adalah pintu kepada segala penyakit yang kita hadapi hari ini. Alright, so dia ni adalah pintu. Orang yang ada masalah berat badan berlebihan ni, dia ada risiko. Kalau orang berat badan normal, BMI normal, dia tak ada risiko. Risiko dia sangat rendah. Alright, tapi bila you ada masalah berlebihan berat badan, meaning that you ada risiko. You ada chances untuk dapat masalah-masalah yang lain. Okay, so inilah antaranya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Okay, kolesterol tinggi ni maknanya you punya kita punya risiko untuk untuk sakit jantung, alright, stroke. So inilah masalah yang berlaku berpunca daripada masalah berat badan berlebihan tadi, berpunca daripada isu-isu yang saya sebutkan tadi. Alright, dan seterusnya buncit. Okey, tadi ada cakap buncit kan? So buncit ni tak payahlah you nak pergi buat sit up sampai 1000 satu hari pun, you takkan dapat kurangkan buncit kalau you tak jaga makan, tak tidur dengan cukup dan sebagainya, dan tak manage you punya stres. Sebab buncit ni dia berkaitan dengan hormon kortisol tadi. Macam mana ni coach, saya dah buat sit up 1000 sampai krem perut, tapi tak juga saya boleh turunkan, boleh kempis. Sebab buncit ni berkaitan dengan hormon insulin dan juga hormon kortisol. Jadi kalau kita tak manage hormon dengan betul, maka kita tak boleh nak manage buncit ni tadi. Okey. So, boleh tak dekat situ? Ada lagi soal? Ada soalan ke nak tanya setakat itu? Alah, apa kaitannya ni? Penat dah tunggu. Mana part-part produk ni? Tak ada pun kata produk training. Okey. Kalau siapa yang masuk kelas saya, memang saya tak fokus kepada produk, tapi saya fokus kepada macam mana anda nak menggunakan all this data, all this knowledge untuk menjual tanpa anda menjual. Faham? Boleh? Boleh kan? Okey ke? NHMS, National Health Morbidity Survey. Okay. Kolesterol ada yang baik dan kolesterol jahat. Yes. Tapi yang ini kita kira dia punya level of kolesterol lebih daripada 5.2. Okay. So kena tengoklah kolesterol anda tu berapa. Kalau lebih daripada 5.2 maknanya anda termasuk dalam golongan yang ada kolesterol tinggi, kita namakan. Right? NHMS adalah National Health Morbidity Survey. Itu kajian yang dibuatkan di seluruh Malaysia tentang kajian morbidity. Dia pergi ketuk rumah orang, semua tu kan nak tanya, cik makan apa hari ni, berapa orang satu keluarga, macam itulah. Dia buat data daripada KKM. So ni data terbaru 2019.
Maknanya rakyat Malaysia ni, separuh daripada rakyat Malaysia ni yang dewasa. Mempunyai perut boncit. Sebab tu kalau jual produk untuk kempiskan perut, memang laku sangat. Pakai-pakai suruh kempis tapi tak kempis-kempis. Sebab apa? Sebab punca dia bukanlah dekat situ. Punca dia dekat situ kan. So, sekarang kalau anda yang yang tak tahu kenapa perut buncit, sekarang dah tahu kenapa perut buncit. Ada mereka datang rumah buat survey tahun lepas. Yes. Dulu saya masa kerja kat KKM, kerja saya nak menengok data ni. Lepas tu kita pun tak tahu nak bagi ke tak nak, Sebab apa? Sebab data kita tak pernah turun. Kita ni harus buatlah macam-macam program supaya carta berat badan berlebihan tu tak naik. Sebab apa? Bila kami buat carta tu tak naik, bila carta tu makin naik, maknanya kerja kita ni tak bagus. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi macam mana nak kawal rakyat Malaysia ni? Makanan ni semua jual makanan semua sedap-sedap. Tak ada pula jual viral-viral semua yang tak sihat. Tak ada pula viral yang sayur-sayur sebagainya. Okay. Alright, so kita tengok lagi apa lagi yang kita ada. Okey, wanita dalam golongan umur reproduktif menghadapi anemia. Okey, ni lagi ibu mengandung. Okey, masalah ibu mengandung. So kalau ibu mengandung, dia punya topik isu yang selalu dibincangkan apa? Kalau ibu mengandung lah. Kalau korang masa mengandung lah, apa yang korang akan bincangkan? HB. Hemoglobin kan, alamak naiklah, turunlah, okey macam mana ni, mesti marah, HB rendah. So itulah masalah utama yang sering dihadapi oleh ibu-ibu mengandung. Yang kedua, berat badan naik, kan, seminggu, sebulan naik 3 kilo dah kena marah kan. Okey, betul tak? So sekarang ini selain daripada 2 HB berat badan naik, isu yang ketiga adalah GDM ataupun kita panggil kencing manis semasa mengandung. Ini adalah kes yang semakin banyak sehingga kalau dulu kan, saya ingat saya mengandung anak first, anak second, anak third saya tak pernah pun minum air gula tau. So maknanya saya punya gula dalam darah okey. Tapi sekarang 20 minggu semua ibu wajib minum air gula kan. So you all yang baru-baru mengandung ni lah, macam mana azabnya kalau minum air gula. Apa kesan bila buncit ya coach walaupun dia sihat? So bila buncit dia adalah menunjukkan bahawa insulin resistant. Okey, so maknanya kena pergi cek dia punya gula. Kena buat check up gula selalu. Right? Kemungkinan risiko untuk kencing manis tinggilah. Right, sebab bila dia sudah berlaku ketidakstabilan hormon insulin dekat situ. Memang sebab kencing manis ni dia bukan macam okey hari ni buncit besok tu dapat kencing manis, tak so dia bagi orang yang mengidap kencing manis, anda sebenarnya sudah ada kencing manis 5 tahun tanpa anda sedari. Alright. So sebab tu kita suruh pergi cek HB1AC, bukan cek gula. Pergi cek prick gula tu dia tak boleh nak menunjukkan anda punya the real situation lah. Gula aku okey sebab gula tu adalah situasi semasa. Tetapi HB1AC nak tengok anda punya corak pemakanan anda. Okay, kalau HB1AC anda 5.6 maknanya anda sudah berada dalam kategori yang kita namakan pre-diabetic ataupun bakal pesakit kencing manis. Alright. So tu pergi buat cek HB1AC sebab dulu kita pernah buat program mereka yang okey cuma berat badan berlebihan. So kita buat HB1AC 80% memang berada di dalam di dalam kategori bakal pesakit kencing manis. So kita tak mau macam tu so that's why anda kena pergi cek. Walaupun anda pergi cek gula normal, yang pergi cucuk-cucuk kat tangan tu normal, tapi dia tidak menunjukkan the truth. Alright? Please go and do you punya HB1AC.
Okey, dan tengok berapa, ada di mana anda, adakah saya ni bakar sakit macam mana ataupun tak. Okey. Sebab memang kita tengok normal, okey, tetapi sebenarnya corak pemakanan anda tu membuktikan bahawa anda sebenarnya adalah bakar sakit kecil manis. Okey, kena tengok dekat HbA1c tu. Itu yang saya tak berani sangat nak tengok data HB1AC. Health screen ni bacaan gula. Yang itu apa? Bacaan fasting blood sugar ataupun HB1AC. So okay, 4.9 okay, alhamdulillah. Alright, okay, so itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan masalah pemakanan. So semua yang saya cakap tadi adalah related to nutrition. Semua berkaitan dengan pemakanan. Okay, so apa kaitan dengan kita? Yes, sebab anda semua adalah wellness advisor kan? So anda berada di dalam bidang ini. So nak tak nak anda kena tahu the situation yang berlaku. Okay.